Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Anda sedang menyaksikan Pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD bersama saya, Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan, kita akan berbincangkan tentang PBD dalam pendidikan jasmani untuk murid-murid sekolah menengah. Dan hari ini di studio kita bersama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman yang merupakan Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Nak tahu siapa beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu Profil Guru. Baiklah, dan sekarang di studio Mira bersama dengan Cikgu Isma Hadi Muhammad Ismail. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Mira sihat? Sihat Cikgu. Dari selatan ni Cikgu Tangkak Johor. Datang kemari. Jauh tu bawa kereta. Saya bawa kereta. Okey, Cikgu, hari ini Cikgu akan bincangkan tentang PBD dalam pendidikan jasmani untuk murid-murid sekolah menengah. Ya, betul Cikgu Betul. Tetapi sebelum tu Cikgu, Mira pun suka untuk memperkenalkan turut serta bersama dengan kami di studio jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Syazlin binti Sulaiman dari SK Pendidikan Khas Melaka. Apa khabar Cikgu Syazlin? Sihat Cikgu? Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami. Baiklah, mesti mereka di rumah, murid-murid, guru-guru yang sedang menonton sekarang nak tahu macam mana pentaksiran bagi mata pelajaran pendidikan jasmani ini dilaksanakan di sekolah, kan Cikgu? Ya, betul. Jadi saya rasa Cikgu pun dah bersedia nak menerangkan semangat Cikgu. Saya pun semangat Cikgu nak tahu. Jadi jom Cikgu, kita teruskan. Okey, baik. Penonton-penonton di rumah dan juga Mira di studio. Okey, baik. Hari ini kita nak bercerita tentang PBD, PJPK. Okey, berkaitan dengan pentaksiran dalam pendidikan jasmani. Baik, tapi sebelum tu Mira, berkaitan dengan pendidikan jasmani ini, kita kena faham bahawa dia melibatkan kemahiran. PJ saja melibatkan kemahiran. Bila kemahiran ni dia banyaklah. Okey, tapi sebelum kita nak pergi lebih lanjut, kita tengok dulu apa sebenarnya yang ada dalam pendidikan jasmani ni, okey, di sekolah menengah. Okey. Kalau kita lihat sebenarnya Mira dan juga penonton-penonton di rumah, okey, baik. Dalam kemahiran yang ada dalam pendidikan jasmani di sekolah menengah ni, dia ada menengah rendah dan juga menengah atas. Okey, menengah rendah dan juga menengah atas. Okey, kalau kita lihat di menengah rendah, dia ada ada 5 di bahagian bidang kemahiran dan juga bidang kecergasan dia ada satu lah. Jadi kalau kita lihat di bidang dia ada gimnastik, bidang kemahiran gimnastik, pergerakan berirama, permainan, olahraga asas dan seterusnya berkaitan dengan rekreasi dan juga kesenangan. Tetapi di menengah atas kita lihat dia dah tinggal sikit. Iaitu dia tak ada gimnastik asas dan tak ada olahraga asas. Jadi di sini kalau kita lihat, kedua-duanya bila kita lihat dalam tempoh setahun murid-murid belajar atau dalam tempoh 5 tahun belajar di sekolah, murid-murid ni ada 13 permainan. 13 permainan yang perlu mereka pelajari. Pergerakan berirama ada 9 tarian dan juga 1 pergerakan kreatif dan seterusnya dia ada berkaitan dengan olahraga asas hanya di sekolah menengah rendah iaitu sebanyak 10 kemahiran berkaitan dengan olahraga asas. Baik, kita pergi seterusnya. Kalau kita lihat tahap penguasaan PJ ni beza dia, tahap penguasaan umum dia sedikit berbeza. Okey, kerana apa? Kalau kita lihat tahap penguasaan umum yang pertama bagi PJ ni bermula dengan meniru. Bermula dengan meniru dan juga melakukan perkara asas. Itu ialah tipe yang pertama. Maksudnya kalau macam contoh kita nak bagi kemahiran bola sepak. Contoh kemahiran bola sepak. Pelajar ni hanya tiru je. Betul, tak betul, yang penting perbuatan. Ada, pelakuan. Jadi itu dianggap melepasi tahap pertama lah. Kemudian tahap yang kedua, memahami dan melakukan kemahiran atau aktiviti fizikal. Kemudian yang tahap ketiga, dia kena aplikasi. Aplikasi dan melakukan kemahiran dalam aktiviti fizikal. Tahap yang keempat, dia berkaitan dengan mengaplikasikan dan melakukan kemahiran atau aktiviti fizikal dengan betul. Kalau kita lihat, tahap yang keempat tu baru dia minta pelakuan tu betul. Yang atas tadi tak betul pun tak apa. Tapi dia masih diberi tahap penguasaan. Kita masih lagi boleh mentaksi murid. Kemudian yang kelima, merancang untuk meningkatkan prestasi. Dan yang terakhir, tahap penguasaan umum yang keenam bagi pendidikan jasmani ialah membuat refleksi untuk meningkatkan prestasi dan amalan gaya hidup sihat. Maksudnya permainan ataupun apa yang mereka pelajari itu boleh dilakukan di rumah. Jadikan rutin. Baik, kalau kita lihat, proses dia dalam proses PDP PJPK ni, pertama guru merancang dan mengajar.
Kemudian murid belajar menguasai kemahiran dan terakhir hasil kerja murid itu ditaksir sama ada pelakuan ataupun hasil kerja yang lain lah. Okey, kemudian kalau kita lihat peranan guru, kita ada standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Okey. Dan prestasi murid ni diukur berdasarkan standard prestasi itu yang dianggap sebagai kemajuan bagi murid ataupun proses perkembangan dia lah, tahap penguasaan dia. Ini peranan guru dan juga murid dalam satu proses tu. Okey, baik. Kita lihat pula. Okey, baik. Kaedah untuk mengukur pencapaian murid dalam pendidikan jasmani ni ada 8 perkara. Ada 8 kaedah atau 8 cara dalam kita nak mengukur. Okey, yang pertama, prestasi kemahiran murid kita ukur iaitu pelakuan. Senarai sema, kita boleh gunakan kaedah senarai sema untuk menentukan pelakuan murid dah capai belum, dah boleh sepak, boleh menanduk dan sebagainya, contoh. Okey, kemudian rubrik, berdasarkan rubrik, berdasarkan folio, berdasarkan projek, projek yang guru beri projek lah pada murid, projek persembahan ke, projek pelakuan dan sebagainya. Kemudian dari sudut video dan gambar yang murid lakukan, dihantar pada kita pun, kita boleh taksir. Okey, kemudian kertas pensel dalam bentuk lembaran kerja dan sebagainya, dan akhir sekali adalah penilaian ke diri. Murid menilai prestasi diri sendiri sebelum disemak oleh guru. So ini adalah kaedah untuk mengukur pencapaian murid dalam PDP PJ Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah. So, faham tak? Ke laju sangat saya cakap ni? Faham cikgu. Macam kereta api saya cakap. Tak, cikgu faham. Okey. Murid di rumah pun faham juga. Itu rupanya kaedah untuk mengukur pencapaian murid. Ada 8 cikgu. Ya, ada 8 cara dan kaedah lah yang boleh diaplikasikan. Dan saya nak tahu pula lepas ini bagaimana kaedah ini dilaksanakan. Ini cikgu baru sentuh sikit. Kawan-kawan di rumah, guru-guru juga pastinya ingin mengetahui bagaimana setiap satu kaedah ini dilaksanakan. Selepas ini kita akan sambung semula perbincangan kita hanya di PBD ataupun Pentaksiran Bilik Darjah. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita dalam Pentaksiran Bilik Darjah atau dikenali juga sebagai PBD bersama dengan Cikgu Isma Hadi untuk sama-sama membincangkan bagaimana PBD dilaksanakan bagi mata pelajaran pendidikan jasmani untuk murid-murid sekolah menengah. Dan dalam segmen ini, kita nak tahu pula bagaimana kaedah PBD dilakukan bagi tarian zapin. Mesti ada yang suka menari zapin ni, nak tahu macam mana, Cikgu? Ya, betul. Baik, Mira dan juga penonton-penonton di rumah, terutamanya guru-guru dan ibu bapa di luar. Okey, bagaimana kita nak, sekarang ni kita nak pilih untuk berkaitan dengan pergerakan berirama lah, iaitu tarian zapin. Baik, kalau kita lihat, kita memilih bidang kemahiran pergerakan berirama, tajuk ialah tarian zapin. Okey, tarian zapin. Jadi kalau Mira nak tahu, sebenarnya bila nak berkaitan dengan PJ ni ataupun kemahiran ni, dia standard kandungan dia ada 3. Standard kandungan dia ada 3, iaitu kalau kita tengok kepada di sini, dia ada pergerakan berirama dari segi pelakuan. Kalau kita lihat ni murid-murid dan juga cikgu di luar sana, maaf kata sasul pula. Okey, standard kandungan ni dia ada 3, psikomotor, kognitif dan juga efektif. Okey, kognitif tu ialah pelakuan. Maafkan saya. Psikomotor ialah pelakuan, kognitif ialah berkaitan dengan pengetahuan dan juga efektif berkaitan dengan nilai. Baik, kalau kita lihat, inilah ketiga-tiga dia. Kalau tengok pergerakan berirama, pertama melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut muzik. Itu adalah standard kandungan pertama. Kemudian yang kedua, aplikasi konsep berirama, iaitu pengetahuan konsep pergerakan dalam pergerakan berirama. Kemudian yang ketiga adalah tanggungjawab ke diri yang kita ambil dari segi aspek efektif, iaitu menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab sendiri semasa melakukan aktiviti fizikal dan seterusnya berkaitan dengan komunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. Baik, ini umum dia berkaitan dengan standard kandungan. Baik, bagi standard pembelajaran, dia lebih detail. Ni kalau saya nak baca ni macam tak cukup masa kita ni. Okey. Baik, jadi kalau kita rumuskan, standard pembelajaran yang pertama bagi tarian zapin, kita cadangan aktiviti kita cadangkan ialah projek persembahan. Kemudian bagi mencapai standard pembelajaran yang kedua iaitu kognitif, iaitu dalam bentuk soal jawab, perbentangan ataupun lembaran kerja. Itu cadangan aktiviti lah. Kemudian untuk capai yang kelima tadi, aspek yang ketiga iaitu efektif, perbincangan dan aktiviti berkumpulan tu. Dalam itulah ada komunikasi dan sebagainya. Kalau kita lihatlah, memang ada lah. Kalau nak cerita panjang ni. Okey, baik. Kemudian, apa tindakan guru? Bagi tarian zapin ni, pertama sekali guru kena faham jelas apa keperluan kehendak SK tu. Okey? Kehendak SP dan juga prestasi itu bagaimana. Itu adalah petunjuk bagaimana prestasi murid.
Kemudian kena pasti keperluan kehendak SK dan sebagainya, memberi peluang sama rata kepada murid, mempelbagaikan aktiviti yang sesuai dan boleh ditaksir, merancang dan melaksanakan PDP dan proses PBD dan akhir mendedahkan standard prestasi kepada murid. Baik, kalau kita tengok ini domain psikomotor lah. Pertamanya melakukan langkah tarian zapin. Cadangan aktiviti murid ikut lakuan guru, murid ikut lakuan video. Contohnya kita nak ajar tarian ni, kalau cikgu tak mahir mengajar, okey, kita boleh gunakan video untuk ditunjukkan kepada murid dan murid ikut bersama-sama dengan guru, ataupun guru sendiri yang mengajar kalau cikgu tu mahir. Dan kalau kita kenal pasti dalam kalangan murid kita tu ada orang atau murid yang boleh pandai menari ni, maknanya dia mengajar murid itulah. Dia membantu mengajar murid itulah. Okey, kemudian kita boleh guna juga dalam buku teks. Kalau kita lihat, buku teks ni dia ada QR code dan sebagainya, cadangan. Murid boleh belajar secara kendiri di rumah. Kita bagi macam contohnya kerja rumah lah. Okey, dia scan ataupun dia imbas QR code tu, kemudian dia belajar sendiri. Ataupun dalam grup cikgu ada grup PJPK dan kita kongsikan video tu. Okey, kemudian bagi psikomotor yang kedua, berkaitan mereka cerita. Masa ni lah murid berlatih buat ragam mereka cerita. Masa ni ialah projek berkaitan dengan persembahan tadi itulah. Ada banyaklah kat sini. Okey, kemudian kognitif pula dalam bentuk perbincangan. Okey, cadangan pentaksiran dia lisan dan bertulis kita boleh lakukan. Okey, kemudian soal jawab dan perbentangan kumpulan. Ketika perbentangan kumpulan tu ada soal jawab juga boleh cikgu taksir. Okey, dari segi domain kognitif sebab dia banyak Mira, dia ada 3 komponen yang perlu tu. Jadi kita pergi yang kedua lagi ni. Okey, dalam bentuk lisan ataupun kita beri lembaran kerja. So murid menjawab lembaran kerja itu adalah satu benda juga yang boleh ditaksir aktivitinya. Okey, dari segi domain efektif, masa ini kerja berkumpulan pemerhatian cikgu sahaja. Okey, pemerhatian cikgu kita lihat bagaimana komunikasi murid dengan murid dan sebagainya. So ini adalah domain yang efektif lah. Baik, ini adalah contoh tugasan persembahan. Jadi kita ada video Mira sebenarnya berkaitan dengan proses bagaimana projek persembahan tu diberi daripada awal sampai akhir persembahan murid. Okey. Jom kita saksikan. Ya, silakan. Okey, masa ni ni cikgu tengah tunjuk tau cara. Ni cikgu tengah tunjuk cara. Ini kaedah kedua iaitu cikgu bersama-sama murid mengikut lakuan di video. Kita nak ajar asas tarian dulu. Asas tarian dulu, ni murid-murid saya lah, satu kelas ni ramai-ramai. Okey. Kemudian kalau kita ini adalah murid pula yang pandai tarian, dia ajar kawan-kawan dia. Dia ajar kawan-kawan. Ini adalah antara kaedah yang cikgu boleh guna di sekolah untuk melaksanakan PBD. Okey, ni masa ni waktu ni penerangan berkaitan dengan projek. So cikgu dah bagi tahu projek apa yang kita kena buat, apa murid kena masukkan. So waktu tu melibatkan perbincangan dengan murid-murid. So masa inilah waktu inilah elemen kognitif, elemen efektif kita nilai. Masa ni bimbingan berterusan cikgu ni sebenarnya ketika ni lah cikgu dah mula menilai. Respon murid, jawapan murid tu semua boleh ditaksir dan boleh dinilai. Okey, berdasarkan aktiviti. Okey, kalau lihat ni hasil kerja murid lah. Ni adalah antara hasil kerja murid setelah perbincangan dari segi pergerakan dan sebagainya. Okey, ketika ni proses yang seterusnya murid tu dalam kumpulan dia persembahkan kepada kawan-kawan dia apa dia nak buat. Kemudian dah tahu apa benda nak buat, dah persembahkan kepada kawan-kawan dia. Dia berlatih apa yang dirancang tadi tu. So masa ni pun cikgu menilai pentaksiran dari segi efektif, kognitif pun sama, dan kita nak berbincang dengan murid untuk kita tahu sejauh mana murid boleh respon kita. Okey, yang ini adalah kalau kita lihat adalah projek persembahan murid dia. Ini adalah endingnya lah. Murid tunjuk persembahan dia di depan kawan-kawan dia dan juga di depan cikgu lah untuk ditaksir. Jadi waktu ni kita lihat semua elemen. Dia ada borang dia sebenarnya, borang penilaian prestasi. Yang kawan-kawan dia kalau tengok yang kat tepi tu kawan-kawan dia pegang borang kat tepi tu kan. Itu maksudnya kawan-kawan dia sedang memberi taksiran atau membuat penilaian kawan dia. Nanti cikgu akan ambil form tu untuk kita lihat dan kita semak semula. Okey, dari situ sebenarnya murid yang sedang mentaksir tu juga murid boleh macam contoh kat situ tadi ada mengenal lokomotor, bukan lokomotor. So murid yang menanda tadi tu cikgu ni lokomotor. So dekat situ pun kita boleh taksir murid yang membantu dan murid yang sedang buat persembahan tadi tu. Baik, jadi inilah projek persembahan. Kalau kita lihat, nampak. Memang kita nampaklah ada murid-murid kita yang boleh buat.
Okey. Seronok cikgu saya tengok. Memang seronok, tapi sebab saya kagum dengan murid saya bangsa Cina. Kalau perasan yang 3 tepi tu, Cina tu semua. Dia memang berminat dan saya rasa macam kagumlah bila dia kata, cikgu saya minat nak belajar tarian-tarian lain. Jadi inilah kelebihan PJ. Maknanya kita tak melibatkan apa-apa bangsa. Maksudnya kita menyatu padukan semua. Ya, semua. Belajar semua. Kalau ikut tarian sebenarnya dalam pendidikan jasmani, kita ada 9. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ada 9. Kena tahulah semua tarian tu. Baik, belajar okay, dan apabila kita tengok video tadi kan cikgu, kawan-kawan dekat rumah, ibu bapa maupun guru yang tengok, apa yang kita boleh menilai turut sama yang kita nampak kat situ, adanya sifat kerjasama di antara rakan sepasukan dan juga boleh menggilak membentuk satu lagi jati diri, iaitu kepimpinan di antara murid. Betul cikgu? Betul. Bila ada orang yang lead, dia ajar, itu dah ada bentuk kepimpinan. Maksudnya pentadsiran ini secara berterusan daripada awal sampai habis kita mentaksir dan kita menilai. Okey, itu dia penjelasan yang cukup ringkas tetapi padat daripada Cikgu Ismah Hadi tentang domain psikomotor, domain kognitif serta domain afektif. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi pentadsiran Bilik Darjah di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Baik, hari ini di dalam pentadsiran Bilik Darjah atau PBD, kita akan membincangkan tentang PBD dalam pendidikan jasmani untuk murid-murid sekolah menengah. Dan bidang yang Cikgu Ismah Hadi akan kongsikan dan bincangkan kepada anda semua ialah bidang tarian zapin. Betul Cikgu? Betul. Dan di segmen ini, apa pula yang Cikgu nak kongsikan kepada mereka di rumah? Okey, saya nak kongsikan dengan penonton di rumah berkaitan dengan apakah benda yang kita, daripada hasil kerja murid tu, bagaimana kita nak mentaksir. Okey, tapi sebelum tu kita nak tengok kepada pelaporan dia lah. Okey. Dalam pendidikan jasmani dan juga lain-lain mata pelajaran, okey, pelaporan dan pentaksiran Bilik Darjah ni perlu dilakukan lah. So ini bagi pendidikan jasmani, kalau kita tengok proses dia yang pertama ialah melaporkan dalam bentuk tahap penguasaan. Okey, yang ini memang kena dilaporkan oleh dilaporkan oleh guru berdasarkan hasil kerja murid. Kemudian kena rujuk di SKP. Sebab dia standard, bila standard dia kena rujuk. Dia tak boleh macam kita tiba-tiba nak buat penilaian sendiri, tak boleh. So dia ada standard yang perlu kita akur dan kita rujuk. Kemudian rujuk hasil kerja murid dan penguasaan murid. Murid hantar hasil kerja kepada kita, bagaimana kaedahnya dan sebagainya. Itu adalah kita lihat hasil kerjanya dari segi kualiti, dari segi respon, dari segi lisan dan sebagainya pun boleh kita taksir. Okey, kemudian step yang keempat atau perkembangan yang keempat iaitu menggunakan pertimbangan profesional guru. Masa ni guru menggunakan pertimbangan, ada 4 pertimbangan itu sebenarnya. Jadi guru-guru menggunakan pertimbangan profesional bagaimana untuk mentaksir hasil kerja murid. Okey, kemudian kita menggunakan satu template Excel yang disediakan oleh KPM sendiri untuk meletakkan tahap penguasaan murid dan seterusnya pelaporan dibuat 2 kali dalam setahun. Baik, tapi Mira, sebenarnya dalam PJPK ni dia kena selesaikan satu kelompok. Macam tadi, pergerakan berirama, kita ada 3 sebenarnya dalam tu. Kita ada pergerakan kreatif, kita ada tarian zapin, kita ada tarian ngajat. Tapi kita fokus pada zapin hari ini. Jadi, dia kena selesai ketiga-tiga tu. Maksudnya kelompok. Baru boleh ditaksir. Okey? Baik. Jadi, kita pergi yang seterusnya. Inilah bidang yang saya cakap tadi ni. Okey? Bidang standard prestasi dalam bidang pergerakan berirama. Kita fokus kepada yang berwarna kuning saja sebab kita zapin. Kalau lihat tahap penguasaan pertama, dia kata tiru saja. So tiru, macam saya cakap tadi, kita pasang muzik, dia tiru macam tadi yang kita lihat tadi yang cikgu tengah buat tu kan. Okey, yang situ dah boleh taksir. Budak tiru dah dapat dah TV1. Baik. Okey, kemudian untuk yang kedua, murid boleh melakukan tarian atau langkah zapin mengikut muzik yang dia dengar dan seterusnya boleh menyatakan tadi dia dah minta tiru. Kemudian yang kedua, dia minta pula untuk menyatakan lokomotor dan bukan lokomotor. Kalau ketika itu budak boleh menjawab secara lisan, taksir. Kita boleh taksir. Ataupun kita bagi dalam bentuk lembaran kerja. Ataupun dalam bentuk persembahan kumpulan tadi, dalam kumpulan itu dia berbincang, dia nyatakan perbezaan dalam konsep dan sebagainya. Okey, dan seterusnya tahap yang ketiga boleh melakukan pergerakan bukan lokomotor dan konsep pergerakan dalam tarian zapin. Okey, itu yang berlakulah dalam tahap penguasaan yang ada dalam pergerakan berirama. Kalau kita seterusnya pada tahap yang 5 dan 6 ni, kita lihat kepada yang 6 kita nak pergi yang tinggi terus, iaitu boleh menjustifikasikan ke atas persembahan pergerakan tarian yang diimprovisasikan. Maksudnya, waktu dia buat tu, kita ada orang kata, boleh tingkatkan tak? Bila murid kata boleh dan dia buat pula, dia upgradekan dia punya persembahan, so itu boleh dianggap sebagai pentaksiran pada tahap 6. So murid boleh capai tahap tu. Yang penting, setiap elemen yang ada dalam
tahap penguasaan tu, kalau kita lihat TP5 ni ada 3 dot tu, maksudnya 3 dot tu atau pergerakan dengan zapin saja perlu dikuasai. Baru boleh kita bagi tahap yang itu. Ya. Saya rasa pemahaman ni semua fahamlah sebab dia berkaitan dengan petunjuk yang ada di situ. Okey. Kalau kita lihat ni cadangan pentaksiran, kalau tengok SP berkaitan dengan psikomotor ni lah, pemahitan secara langsung dan tidak langsung. So pemahitan langsung tu depan mata kita dalam kelas. Pemahitan tidak langsung tu maksudnya kalau kata murid tu tak dapat hadir tapi dia hantar video dia. Kita ada nanti video kita untuk kita tunjukkan. Kemudian bentuk lisan dan juga bertulis untuk kognitif. Kemudian dalam bentuk efektif, dalam bentuk pemerhatian dan bertulis dan lisan. So dari pemerhatian, dari lisan, dari bertulis dalam lembaran kerja dan sebagainya, murid boleh ditaksir juga. Ya. Okey, so ni hasil kerja murid. Kalau kita lihat yang boleh ditaksir persembahan secara langsung di depan cikgu lah. Okey. So kita boleh tengok kok video persembahan yang murid-murid saya dah buat. Jom kita saksikan. Silakan. Okey Mira, ini kumpulan bersembilan. Kumpulan yang bersembilan, kalau kita lihat kumpulan bersembilan ni ada pelajar Cina kalau perasan dekat tepi sekali tu. Okey, ni nampak waktu ni dia tak berapa jadi. Okey, tapi dalam pentaksiran tadi tu kalau kita perasan dia minta seragam. So seragam tu bermaksud tak semestinya kalau kita nampak dalam keadaan penuh tu ada ketika tak sama kan. So jangan anggap kata tak seragam sebab kita nilai yang lain juga. Kalau dalam banyak-banyak tu dia seragam lagi, so dia anggap dia seragam lah. Okey. Janganlah kita hukum 1 minit dia tak seragam, 1 part je kita anggap tak seragam dah. Tak boleh. Kesian kat murid-murid. Jadi pentaksiran sekurang-kurangnya budak buat. Okey, yang ni kalau kita lihat murid ni yang agak lebih baik sedikit dia buat. Yang ini saya cuma minta murid buat dalam tempoh 1 hingga 2 minit je. Oh, okey. Sebab saya kata kita banyak lagi kumpulan. Masa kita nak mengajar tu tak banyak. Okey. Jadi budak training sendiri mungkin dia balik di rumah, kita bagi projek. Bila bagi projek, berlakulah perbincangan di luar bilik darjah. Mungkin di rumah atau di mana-mana dia berbincang untuk membuat satu gerakan ni. Kalau lihat nampak ni. Ini gerakan yang kita nampak cantiklah. Tapi dalam masa ni juga cikgu pun nak kena tahu juga apa nama gerakan-gerakan ni. Okey, pekajang ke? Kalau kita ikut zapin ni banyak. Tapi dalam pentaksiran bilik darjah ni untuk tarian zapin ni dia tak sebut zapin apa dia nak. Betul. Yang penting langkah tu adalah sebahagian daripada zapin. Macam baik, tu. cikgu. Ini kalau secara langsung kan kita pemerhatian secara langsung. Kalau yang macam cikgu katakan tadi murid hantar melalui video, bagaimana perlu cikgu? Okey, kalau kita tengok ni macam contohnya lah. Ketika ini adalah contoh budak hantar video pada saya lah. Saya minta, saya kata, okey, katakan awak tak dapat hadir. So, apa yang awak boleh bagi pada saya untuk saya nilai? So, kita bagi peluang. Macam saya cakap tadi, Mira. Murid kena diberi peluang untuk ditaksir. Jangan kita tak bagi peluang. Kita ingat, oh, kelas dah habis, tak boleh taksir. So, kita bagi peluang. Budak buat sendiri. Then, kita tengoklah video dia ni. Okey? Kita ada tayangan video ni. Ni contoh hasil murid saya lah. Okey. Kita boleh tengok contoh hasil murid pelajar saya. Jom, kita saksikan. Jom. Nama saya Siti Nafisina Akila binti Rosim. Okey. Kalau kita lihat murid-murid saya sedang memperkenalkan diri sebab saya minta dalam video yang dihantar tu kena letakkan nama lah supaya saya tahulah siapa yang membuat video ni. Okey, kalau kita lihat ketika ni waktu murid bercakap berkaitan dengan elemen yang ada lokomotor, bukan lokomotor, okey. Yang disebut taksim awal tu semua dia sedang menerangkan bahawa itu adalah pergerakan lokomotor. So dekat sini kita dah boleh taksir, oh murid telah menyatakan lokomotor dari segi kognitif. Konsep pergerakan. Okey, konsep pergerakan pun disebut Kesedaran ruang, kesedaran tubuh badan, kesedaran perhubungan. Ni malu-malu sikit dia sebenarnya murid tadi ni malu. Okey. Okey, kalau kita lihat lagi, instrumen zapin lancang. Dia terus bagi tahu irama apa dia guna. Supaya kita nak lihat pergerakan beat dia nanti itu nampak macam ada kena ke tak ada kena. Jadi kalau macam contoh sekarang kita lihat, okey tadi dari segi kita nampak murid tu bercakap-cakap tu itu adalah dalam bentuk lisan. Bila dalam bentuk lisan lebih kepada kognitif dan juga efektif. Okey. Adalah kerjasama tadi kita nampak berdua kan walaupun berdua. Okey, sekarang ni dalam bentuk psikomotor iaitu pelakuan. Lakuan dia kalau kita lihat tadi untuk tarian zapin ni melakukan tarian zapin. Yang kedua tadi berkaitan dengan mereka cipta. So sekarang ni murid dah kenal pasti tarian zapin dan direka cipta gerakan berdasarkan formasi yang telah dibincangkan sendiri.
So kalau kita lihat nampak pergerakan. So kalau macam ni kita nampak seragam kan? Seragam cikgu. So, bila seragam, Sama. okey kita tengok tadi dalam standard prestasi tadi kat mana yang bahagian kata seragam tu, okey maknanya murid dah sampai kat situ. Okey. Murid dah sampai kat situ dari segi pelakon seragam dia tadi. Macam tu. Jadi dia penilaian dia begitulah. Dia tak terlalu rumit sebenarnya. Betul. Yang penting murid buat. Ya, betul cikgu. Yang penting buat. Itu contohlah, itu contohnya okey. lah. Okey, baik cikgu. Bila kita dah tengok video tadi kan, pastinya mereka yang di rumah ingin mengetahui juga bagaimana caranya rekod itu dilaksanakan. Okey, tapi sebelum tu Mira, kita tengok dulu. Sebab tadi video tadi berkaitan dengan psikomotor. Betul. Sekarang ni untuk kognitif, kalau kita lihat ini adalah antara contoh hasil murid kerja murid yang boleh ditaksir. Kalau kita lihat ini adalah contoh-contoh lembaran kerja. Kemudian ini juga adalah contoh orang kata secara lisan ataupun secara bertulis kepada murid yang ditulis dalam bentuk kumpulan. Ini juga boleh ditaksir untuk kognitif. Okey, dan seterusnya kalau kita lihat pentaksiran juga boleh berlaku Mira. Ketika bimbingan berterusan tu, waktu cikgu bagi bimbingan tu boleh ditaksir dan seterusnya kalau kata murid terlibat dengan persembahan-persembahan di luar berkaitan dengan tarian. Ini contoh murid saya sebab dia terlibat dengan tarian naga pula, tarian singa. Jadi untuk tarian singa ni di tingkatan 4, jadi boleh ditaksir oleh cikgu tingkatan 4. Kalau murid terlibat dengan persembahan luar pun boleh ditaksir. Okey. Jadi berkaitan dengan Mira cakap tadi, okey, berkaitan dengan rekod okey, rekod dan pelaporan kemajuan prestasi murid ni kita boleh ada 4 cara ataupun kaedah. Pertamanya kita boleh letak di dalam buku rekod mengajar cikgu, okey, berkaitan dengan tahap prestasi murid yang dicapai, ataupun kita buat satu fail baru iaitu khas untuk fail pelaporan kemajuan murid ataupun perkembangan murid, atau kita boleh buat dalam bentuk komputer iaitu kita simpan dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk Word ikut kesesuaian cikgu yang mahir lah, mahir bidang tu. Dan seterusnya, cikgu-cikgu semua dah ada akaun dah 5. Ada unlimited storage. Jadi dia boleh simpan data-data tu dalam bentuk Google Drive. So kat sini sebenarnya, kalau Google Drive ni kelebihan dia, boleh diakses bila-bila masa. Dengan handphone pun boleh. Waktu mengajar, waktu kita buat pentaksiran tu, dengan handphone pun kita boleh terus meletakkan taksiran murid. Wow, kita gunakan teknologi. Lah cikgu. Bila-bila masa dan di mana-mana saja. Mudahlah kan. Okey. Itu bagi dari segi rekod dan pelaporan dan kemajuan prestasi murid. Rupanya pentaksiran ini dilaksanakan bukan sahaja semasa murid melaksanakan persembahan, tetapi sebelum itu lagi sudah dilaksanakan. Jadi kepada murid-murid, ibu bapa ataupun guru-guru yang sedang menonton sekarang ini, harapnya jelas dengan penjelasan ataupun pencerahan yang cikgu dah berikan tadi. Terima kasih banyak cikgu. Tetapi sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, sedikit kesimpulan ringkas daripada cikgu Ismadi. Ringkas penonton-penonton di sana berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah ni, walau bagaimanapun PJPK ni, pendidikan jasmani ni berkaitan dengan kemahiran dan kita perlu ajar dan seterusnya kita taksir. Yang penting beri peluang kepada murid untuk murid mencapai tahap-tahap tertentu. Kalau kata murid tak datang, kita bagi peluang yang lain. Okey, maksudnya pentaksiran itu secara berterusan. Dia tak ada macam waktu tempoh-tempoh tertentu. So itulah saya harap guru-guru dan juga ibu bapa faham bagaimana pentaksiran bilik darjah berlaku dalam pendidikan jasmani. Wah, terima kasih banyak Cikgu Ismadi. Jelas cikgu, walaupun dalam ruang masa yang agak terhad tetapi cukup padat penjelasan cikgu. Terima kasih banyak cikgu atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Syazlin selaku jurubahasa isyarat kerana bersama dengan kami. Kita jumpa lagi di Pentaksiran Bilik Darjah atau PBD di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye.